ارجع للسيرة واقرأها فالدولة فرض لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam channel Fikrul Mustanil. Okay, hari ini saya ditemani dengan seorang guru akan berkongsi serba sikit ilmu pengetahuan dia berkenaan dengan hak-hak syar'i. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan satu soalan. Soalan pertamalah, apakah maksud yang dimaksudkan dengan syar'i? Yang biasa kita dengar hukum syarak lah. Boleh cikgu terangkan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jazakallahu khairan. Pada saudara di atas soalan tadi berkaitan dengan ada istilah syar'i dan juga hukum syara'an. Jadi dua-dua tu istilah lah. Kadang kita sebut syar'i, kadang kita sebut syar'i. Ada kalinya kita sebut hukum syarak. Jadi syar'i itu daripada syariat. Syariat. Syariat ialah apa yang ditentukan oleh musyari'. Syar'i ini berkaitan dengan hukum. Jadi siapakah yang menetapkan syariat itu? Syariat ini bentuk-bentuk hukum atau peraturan. Jadi makhluk termasuklah manusia. Ini malam ini kita bincang tentang manusia berkaitan dengan hukum syarak ni dan juga syar'i tadi. Jadi syar'i itu syariat berupa peraturan ataupun seperangkat sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh pencipta manusia itu kepada manusia. Jadi daripada syariat itu tadi kemudian diterbitkan apabila digali daripada nas-nas syarak ataupun dari syar'i. Jadi kita pun selalu guna istilah nas-nas syarak dari syar'i. Dia sebenarnya saling kait-mengait. Jadi lahirlah hukum-hukum tertentu. Yang mana hukum-hukum ini nanti akan diguna pakai oleh manusia itu dalam dia menjalani kehidupan sepanjang hayat dia lah. Sepanjang kehidupan dia di muka bumi ini. Jadi itulah berkaitan dengan syariat, hukum syarak yang ada, yang kita tahu, yang mana ia diperuntukkan untuk manusia. Dia bukan untuk haiwan ataupun makhluk lain. Jadi khusus untuk manusia itu. Jadi dalam perbincangan pada ketika ini, pada kesempatan ini, jadi saya akan menguraikan sedikit banyak berkaitan dengan hak-hak syar'i. Maknanya kalau hak-hak syar'i dia berteraskan hukum syarak lah. Dia takkan lari daripada hukum syarak. Hak-hak syar'i manusia dalam Islam. Jadi konteks perbincangan kita itu dalam cakupan Islam. Itu setakat ini dulu lah untuk soalan yang pertama tadi. Jadi daripada situ kita fahamlah bahawasanya kehidupan manusia ini dia mesti diatur dengan syariat, hukum, peraturan yang ditetapkan oleh pencipta manusia itu. Jadi manusia itu dia tidak berhak untuk menghasilkan, mencipta sesuatu peraturan untuk mengatur kehidupan dia itu sepanjang hayat dia itu dengan akal dia. Semata-mata lah. Akal tu ada fungsi. Tapi mereka cipta hukum, peraturan yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pencipta manusia itu tidak dibenarkan. Itulah perbincangan awal itu berkisar dalam persoalan syarak tadi. Hukum-hukum syarak ataupun syariat. Kita melihat bahawa ada tiga tadi. Hubungan manusia itu dengan pencipta dia itu berkaitan dengan aspek akidah dan ibadah. Akidah ni kepercayaan ataupun istilah lain bagi akidah iman. Jadi kalau dalam Quran kita jumpa ayat-ayat menggunakan perkataan iman, istilah iman.
dia tak jumpa lah istilah akidah dalam Al-Quran. Tapi maknanya sama. Iaitu berkaitan dengan kepercayaan kita kepada pencipta manusia tu, iaitu Tuhan. Jadi bagi kita yang beriman, yang berakidah Islam, kita mempercayai bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan kita, Rabbul Jalil, Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua ialah berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Jadi ada dua lah, akidah, kepercayaan kita, iktikad kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan ibadah kita, penyembahan kita. Siapa yang nak kita sembah. Jadi Islam tu, bagaimana kita menyembah. Menyembah di sini ialah menyembah pencipta manusia itu, iaitu Arab tadi, ini Tuhan. Okey, yang kedua, hubungan manusia ni dengan diri dia. Jadi ada yang terfikir, ada ke hubungan diri manusia dengan diri dia? Sebenarnya ada. Sama ada kita perasan atau tak perasan, setiap hari kita memang ada hubungan kita dengan diri kita. Setakat ni kita banyak bincang hubungan kita dengan manusia lain. Betul. Berkomunikasi contohnya kan. Berhubungan. Tapi sebenarnya kita dan diri kita ni pun ada hubungan dia. Iaitu yang pertama berkaitan dengan persoalan makan minum kita. Sudah ditentukan. Makan minum kita itu telah ditentukan. Apa yang boleh dimakan dan apa tak boleh. Dan apa tak boleh. Apa yang boleh diminum dan apa yang tak boleh diminum. Okey, yang kedua berkaitan dengan pakaian kita. Apa yang boleh dipakai, apa yang tak boleh dipakai. Ataupun apa standard ukuran pakaian yang sesuai bagi manusia. Apalagi kalau kita ini berakidah Islam, beragama Islam, tentu Islam tu mengajar bagaimana kita nak berpakaian. Dan ada standard bagi pakaian lelaki dan ada standard bagi pakaian perempuan. Yang kita panggil sebagai menutup aurat. Menutup keaiban. Jadi aurat itu ialah keaiban. Jadi ada peraturan, ada hukum berpakaian bagi lelaki dan bagi perempuan. Yang ketiga berkaitan dengan hubungan manusia ni dengan manusia lain. Ini banyak. Sangat banyak. Setiap hari kita akan melakukan interaksi dengan manusia lain. Contohnya apa cikgu? Contohnya dalam soalan muamalah. Muamalah ni maksudnya saling beramal, saling melakukan perbuatan. Contoh jual beli. Ada si penjual, ada si pembeli. Dan adalah barangan yang dijual beli. Betul. Ataupun dalam konteks sewa menyewa. Ataupun dalam konteks seseorang itu pinjam meminjam. Itu kan melibatkan diri dia dengan manusia lain. Kan? Malahan kalau dalam contoh saya seorang guru kan. Saya mengajar di sekolah, ada guru, ada murid. Kemudian ada guru besar atau pengetua. So maksudnya kita manusia pun saling memerlukan. Ya. Saling memerlukan, saling kita berkomunikasi dan ada urusan-urusan yang perlu kita selesaikan di antara manusia dengan manusia lain. Dan ini memang banyak. Persoalan muamalah ini memang banyak. Ya. Tak mungkin ada seorang individu tu dia mengatakan dia tak perlu orang lain. Betul. Kita saling memerlukan. Okey cikgu. Mungkin berkenaan dengan definisi Islam tu cukup jelas lah bahawa Allah dah atur kita berkenaan dengan bagaimana kita berhubungan dengan diri kita, dengan pencipta dan dengan manusia yang lain. Jadi apa pula fungsi hukum syarak tu menurut Islam? Okey. Jadi untuk menjawab soalan tersebut, fungsi syarak atau hukum syarak menurut Islam. Jadi saya buat tamsilan dulu untuk kita mudah memahami. Contohnya seorang manusia tu dia mencipta sebuah kereta. Okey. Dia nak kereta yang macam mana? Saiznya macam mana? Dia kemampuan macam mana? Kuasa kuda macam mana? Dia torque dia macam mana? Spek dia lah. Spek dia kan? Berapa roda yang diperlukan untuk menggerakkan kereta tersebut. Jadi dia punya ketetapan tu, spek tu atau manual untuk kereta tersebut tu ditentukan oleh mereka cipta kereta sebuah kenderaan tersebut. Betul. Okay, sekarang dalam konteks manusia, manusia ni kan dicipta oleh sang pencipta. Jadi oleh Allah SWT. Pasti ada satu manual lah. Mana manusia ni dia perlukan garis panduan, manual dia. Kalau tidak, manusia ni dia ada satu lagi keistimewaan dia ada akal. Kalau kereta tadi tak ada akal.
paling hebat pun dalam tu dia ada chip chip komputer tu atau apa kita panggil tu sebagai ICU. okey. CU ke dan sebagainya untuk diprogramkan dan menggerakkan kenderaan tersebut. Makin canggih dia makin teknologi itu makin hebat, makin meningkatlah dia punya keupayaan dia. Okay. Bagi manusia ni, oleh sebab dia ada akal, jadi manusia ni dia pun pandai mengakal. Kalau tak kalau dia tak dipandu. Jadi nak mengakal aja. Kan? Ada kesempatan dia akan mengakal. Jadi oleh sebab itu bagi manusia ni dia perlukan satu garis panduan yang benar, tepat berdasarkan kepada spek manusia tu. Oh, okey. Dia tak boleh melampaui spek tersebut. Limitation dia, had dia dan juga dari segi kemampuan dia. Oleh sebab itu pencipta manusia ini telah menyediakan satu manual yang khusus, yang lengkap untuk mengatur segala urusan manusia ketika dia hidup di muka bumi ini. Jadi kalau yang kita telah berakidah Islam, kita mendapat manual yang dipanggil sebagai Alkitab, yang Al-Quran. Di samping itu ada lagi satu yang dipanggil sebagai As-Sunnah. Yang ini himpunan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu adalah dua sumber utama yang biasa kita sebagai dalil ataupun nas syarak. Nas syarak. Yang ini Al-Quran dan juga Al-Hadis, ya, sebagai panduan kita untuk kita menjalani kehidupan sesuai dengan spek kita sebagai manusia. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni, kita lihat manusia ni dia seolah tak ikut spek ni. Banyak penyimpangan yang dilakukan, banyak tingkah laku itu kadang-kadang, minta maaf lah, dia menyerupai kepada satu lagi makhluk lain. Kan? Iaitu haiwan. Kerana kehidupan itu tidak mengikuti spek ataupun manual yang telah ditetapkan. Jadi itu adalah fungsi atau kepentingan hukum syarak tadi dalam mengatur kehidupan manusia itu. Supaya manusia ini dia boleh bergerak, berinteraksi, melakukan aktiviti yang pelbagai untuk dia mencapai apa yang dia nak, ataupun dia ingin memuaskan diri dia terhadap sesuatu keinginan dia dengan cara yang betul, cara yang tepat dan selamat dunia akhirat. Okay. Kalau kita lihat secara terperinci, aktiviti ataupun pelakuan manusia ni sebenarnya dia nak memenuhi dua tuntutan saja. Yang pertama itu berkaitan dengan dia nak memenuhi keperluan jasmani dia, iaitu makan minum dia, kan? Yang berkaitan dengan tempat tinggal dia, kan? Mana bila dia hidup, dia memerlukan perkara tersebut. Kalau tak, dia akan memberi kesan kepada hidup dia. Sama ada boleh menyebabkan kemudaratan kepada tubuh badan dia, ataupun boleh menyebabkan kepada kematian. Itu pertama. Yang kedua, ada aktiviti-aktiviti manusia ni yang dia bertujuan untuk memenuhi keinginan-keinginan dia, ataupun istilahnya digunakan naluri. Naluri. Jadi kalau kita lihat naluri ini dia boleh dibagikan kepada tiga lah. Yang pertama itu iaitu naluri untuk mempertahankan apa yang dia ada ataupun dia nak sesuatu, nak memiliki sesuatu. Yang kedua itu berkaitan dengan naluri dia nak beragama, nak menyembah sesuatu ataupun nak mentakdiskan sesuatu. Dan yang ketiga itu adalah naluri yang berkaitan dengan keinginan melawan jantina. Dan di situ kita akan lihat adanya aktiviti ataupun perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kekeluargaan, ada yang berkaitan kasih sayang, ada yang berkaitan dengan ingin berpasangan. Okay. Itu gorjizatul, dalam bahasa Arab lah, gorjizatul nauk, okay. Iaitu naluri ingin berinteraksi dengan yang lawan jenis jantina, yang menghasilkan keturunan dan sebagainya. Okay. Jadi apabila kita menerapkan hukum syarak tadi dalam kehidupan, kita boleh melihat dari sudut pandang fungsi syarak itu. Jadi syarak ni dia akan mengatur, kan,
mengatur kehidupan Mengatur seorang manusia itu. manusia tu. Jadi bila kita melihat ada beberapa perkara di sini yang kita boleh bincangkan, iaitu yang pertama itu ada fungsi dari segi yang dikatakan daruriyat. Daripada perkataan darurat darurat. Yang mana di situ dia ada lagi perkara-perkara di bawahnya itu, iaitu contohnya di bawah konteks daruriyat ini, yang pertama ialah menjaga agama. Jadi tadi ada naluri beragama. Manusia lahir ni dia memang secara automatik dia nak beragama. Jadi dia kena menjagalah. Jadi Adalah kewajipan dia untuk jagalah. kewajipan, bukan kewajipan, maknanya syarat tu dia akan menjaga agama seorang itu. Oh, okey. Ya. Sebab itu kita panggil fungsi. Dia akan menjaga agama tersebut. Kemudian yang kedua, menjaga jiwa. Ya. Ataupun istilah dia hifzun nafs. Yang tadi hifzud din lah yang pertama. Yang kedua ni hifzun nafs, menjaga jiwa, nyawa dia. Okay. Yang ketiga ni menjaga akal, hifzul akli. Tadi saya ada sebut manusia ni dikurniakan akal. Dia ada akal. Jadi akal yang ada tu perlu dikawal, perlu dijaga. Kemudian yang keempat, ya, berkaitan dengan menjaga keturunan, hifzul nasab atau nasab. Jadi manusia tadi dia ada keinginan untuk berkeluarga. Bila berkeluarga, akan ada anak, akan ada ayah, ibu, datuk, nenek sebagainya. Dia melibatkan keturunan lah. Jadi dalam Islam, melalui hukum syarak tadi, dia akan menjaga keturunan ni, susu galuh dia. Sebab tu ada orang menyebutkan dia ni keturunan yang baik. Kan? Jadi Islam tu menjaga supaya keturunan tu baik. Daripada yang atas, bawah dan juga yang bercambah. Yang berkembang biak. Manusia ni hidup berkembang biak. Okay. Jadi dalam konteks ini, keturunan tu memang perlu dijaga. Kan? Adalah tanggungjawab kepada manusia itu menjaga keturunan dia. Jadi kita bayangkan kalau keturunan itu tak tahu asal. Asal sudah memang dia tak tahu. Seorang bayi dijumpai di depan masjid dalam bakul. Ini keturunan siapa? Betul. Okay. Jadi masalah, dia akan berpanjangan kalau tak dijaga keturunan. Jadi berkaitan dengan menjaga harta, hifzul mal. Jadi manusia ni dia memang berkeinginan untuk memiliki harta. Sebab harta ni memang sangat diperlukanlah dalam dia menjalani kehidupan. Sama ada harta tu berbentuk wang ringgit, berbentuk rumah, tanah, haiwan ternakan, barang-barang kemas, malahan macam kenderaan dan sebagainya, ada apa ni, handphone, jam tangan sebagainya, banyak yang kita kategorikan sebagai harta. Jadi bila dia dah memiliki suatu harta tu, dia nak pastikan yang harta tu selamat. Okay. Selamat. Jadi Islam dia ada tata cara bagaimana untuk memastikan harta yang dimiliki oleh seorang individu itu berada dalam keadaan selamat. Ya. Kalaulah, contoh kalaulah harta itu dicuri oleh orang lain, apakah cara pengaturan Islam melalui hukum syarak tadi untuk memastikan harta itu sama ada boleh diperoleh semula ataupun mereka yang bertanggungjawab itu diberikan hukuman atas kesalahan mencuri tadi. Begitu juga kalau berkaitan dengan harta tadi yang dia miliki, dia nak pastikan bahawa harta tersebut itu berkembang dan selamat. Sekarang ni kita dengar banyak kes Scammer. dia cuba mengembangkan harta dia atau simpan di tempat selamat, rupanya tak selamat. Muncul pula satu entiti yang dipanggil scammer. Ditipu kan. Contoh dia dalam penipuan pelaburan. Betul. Ada yang ditipu sampai berjuta-juta dan sebagainya. Jadi tak selamat. Jadi bila hukum syarak diterapkan sebenarnya akan memastikan perkara-perkara yang berlaku ini dia betul-betul menjaga harta seorang itu. Dalam keadaan aman, selamat harta tersebut. Dan dari segi akidahnya, memelihara kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Dan bukan setakat di dunia saja.
Sebab itu hukum syarak ini akan memastikan bahawa seorang itu sentiasa melakukan perbuatan bertepatan dengan hukum syarak, tak kira lah persoalan harta ke, tadi persoalan nasab dan sebagainya. Kerana dia nak bahawa kehidupan di akhirat nanti pun selamat. Bukan setakat di dunia. Tapi hukum syarak tu sebenarnya dia mengatur persoalan di dunia lah. Tapi dia akan berlanjutan hingga ke akhirat. Jadi seterusnya yang keenam, di bawah persoalan darurat ini, iaitu menjaga kehormatan. Manusia ni adalah makhluk yang dimuliakan lah. Maknanya setiap individu tu dia ada sesuatu yang perlu dijaga. Kerana manusia ni dia ada aib dia. Perlu ditutup aib dulu. Dan manusia ni dia nak menjaga nama baik dia. Sama ada dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam sebuah negara ke, ataupun sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi persoalan kehormatan ni, kalau bahasa Arab disebut hifzul karamah. Jadi hukum syarak tu fungsinya menjaga kehormatan setiap manusia. Tidak boleh sesuka hati manusia itu dirosakkan kehormatan dia, ataupun diambil kehormatan dia. Contoh macam difitnah, difitnah ataupun ditohmah dengan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan nama baik dia, menjatuhkan kehormatan dia melalui penulisan-penulisan, melalui gambar-gambar yang diambil, sama ada secara terangan ataupun sembunyi-sembunyi, kemudian disebarluaskan. Jadi ada hukum syarak yang menjaga persoalan kehormatan ini. Yang ketujuh, iaitu menjaga keamanan, hifzul amni, menjaga keamanan. Siapa yang nak hidup dalam keadaan yang tak aman? Tak nak. Kan? Sepanjang kehidupan kita ni, kita nak aman. Di rumah aman, di luar rumah aman, di atas jalan raya aman. Kita beriadah, berkreasi dalam keadaan yang aman. Hinggalah ke peringkat negara, aman negara tu. Lawan kepada aman ialah kacau bilau lah. Ataupun peperangan, ataupun rusuhan dan sebagainya. Jadi secara fitrahnya manusia lahir dia nak hidup aman. Jadi dalam fungsi syarak tadi, persoalan darurat ini, dia akan jaga keamanan manusia itu. Sama ada per individu ataupun masyarakat dan juga negara. Ini memang penting lah, persoalan keamanan. Jadi ada tindakan-tindakan manusia ni yang boleh merosakkan keamanan. Contohnya menyebarkan fitnah, contohnya lah. Ataupun mereka cipta sesuatu yang boleh memudaratkan manusia sejagat, ataupun dia cuba melakukan satu tindak tanduk dia, tingkah laku dia yang mengganggu keamanan orang lain. Contoh, dia merempit di atas jalan raya. Bukan dia sendiri yang tak selamat, orang lain pun akan terima akibatnya kalau berlakunya kemalangan dan sebagainya. Jadi aman adalah satu perkara yang perlu dijaga. Dan yang terakhir, yang ke-8, menjaga negara lah, hifzul daulah. Dalam istilah Arabnya hifzul daulah. Jadi negara ada satu entiti yang sangat penting. Sebab individu tadi atau masyarakat hidup dalam sebuah negara, di bawah naungan sebuah negara. Betul. Dia tak akan bebas begitu je kan. Dia mesti ada tempat dia hidup, tempat tinggal dia di mana. Jadi dia ada negara. Dan bila negara tu melaksanakan fungsi-fungsi dia, negara kan ada ketua negara, ada pemimpin, ada masyarakat. Jadi negara ada peranan dia, masyarakat ataupun individu dalam negara tersebut pun ada peranan dia. Betul. Dia sama-sama akan memainkan peranan dia untuk menjaga keberadaan negara itu. Kalau berlakunya pertembungan di antara kepimpinan dengan rakyat, sudah pasti negara itu akan jadi kacau bilau. Betul. Dan berkemungkinan juga negara itu boleh diambil alih oleh
pihak lain. Pihak lain. Bagaimana dalam sejarah berlakunya penjajahan, Penjajahan. berlakunya perpecahan daripada sebuah negara besar menjadi Sebuah negara yang wilayah-wilayah yang kecil ataupun negeri-negeri yang kecil. Kerana negara mereka tidak mampu untuk mempertahankan kedudukan negara tersebut. Ya. Jadi itulah 8 perkara di bawah yang kita katakan daruriyat ni, yang menyentuh tadi persoalan fungsi-fungsi syarak. Jadi hukum syarak dia akan jaga semua tu. Setiap tu ada hukum yang berkaitan. Bagaimana hukum syarak itu memelihara kesemuanya tadi bersesuaian dengan eksistensi keberadaan manusia itu. Okay. Jadi itu berkaitan dengan yang pertama lah, daruriyat. Okay. fungsi yang pertama lah Fungsi yang untuk pertama. daruriyat tadi. Okey, fungsi syarak yang kedua ni iaitu berkaitan dengan hajiat. Hajiat ini ialah tentang keperluan-keperluan ataupun selalu disebut hajat kan. Hajat-hajat. Hajat tu berkaitan dengan keperluan-keperluan. Mana kerana ada sesuatu keperluan, perkara tersebut dibenarkan. Walaupun asalnya tidak dibenarkan. Okey. Jadi pertama ni perkara-perkara yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan. Jadi adanya kesulitan ataupun masakah. Dalam masyarakat disebut masakah. Ataupun ada bebanan yang terkena pada seorang itu menyebabkannya ada keringanan, diperlukan keringanan. Dalam istilahnya, dalam syarak disebut ruksah, keringanan. Contoh, seorang yang berpuasa. Okey. Berpuasa, kemudian dia melakukan safar. Musafir lah, jadi musafir. Bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Dan ketika itu, kondisi dia, keadaan dia ni memerlukan dia berbuka. Berbuka puasa lah. Yalah. Mana hari itu dia batalkan puasa dia. Batalkan puasa dia. Mana di sini ada keringanan kerana pertama dia perlukan makan lah ketika itu. Dia dah tak ada tenaga kan? Lah. Untuk meneruskan perjalanan, dia dibenarkan lagi syarak dia boleh berbuka. Dan memang dari segi hukum syarak itu sendiri memang ada rukhsah bagi mereka yang melakukan perjalanan untuk berbuka. Termasuklah dengan apa yang kita panggil dia solat. Ya. Kalau dalam persoalan ibadah, solat. Hukum asal dia kena selesaikan ikut bilangan rakaatnya. Yes. Tapi ketika dia bermusafir, dia boleh menjamakkan solat tersebut. Contoh zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Dan juga dia boleh mengqasarkan, memendekkan daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Kalau 3 tak boleh jadi 1,5 lah. Jadi boleh jamak dan qasar ketika dia bermusafir. Itu di antara contoh-contoh yang mana ada hajat ketika itu. Ada keperluan bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga dengan persoalan yang lain, keperluan jasmani dia. Dia perlu makan, dia perlu minum dan sebagainya. Ketika dia melakukan perjalanan, dia habis bekalan. Ini di luar konteks bulan puasa lah. Hari biasa lah. Dia melakukan perjalanan, kemudian habis bekalan. Setelah dia melakukan usaha untuk memperolehi makanan atau minuman itu, tak dapat. Ada fungsi syarak ataupun hukum syarak yang membenarkan dia makan bahan makanan yang diharamkan ketika itu. Contoh yang popular, makan daging babi ataupun minum minuman yang tak dibenarkan secara hukum asalnya, tapi ketika itu dibenarkan kerana untuk meneruskan kehidupan dia. Kalau tidak, dia mungkin boleh mati kelaparan, mati kausan ataupun rosak dia punya anggota, organ-organ badan dia. Di situlah ada hajat di situ untuk dia penuhi. Supaya boleh berlangsung kehidupan dia dengan baik. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, iaitu dipanggil tahsiniat. Tahsiniat ini berkaitan dengan perbaikan. Dia daripada kata hasan. Hasan ni baik, elok lah.
memperelokkan. Jadi dia berkaitan dengan kumpulan perkara yang membaguskan kondisi atau keadaan manusia itu dan menjadikan kondisi itu sesuai dengan tuntutan kehidupan yang mulia dan terhormat, seperti menjaga kehormatan, ini maruah, dan juga etika yang baiklah, etika yang luhur. Contoh dalam persoalan muamalah. Jadi fungsi syarak tu menyatakan bahawa dalam muamalah contoh jual beli tidak boleh menipu timbangan. Tidak boleh mencampur adukkan barang kering dengan barang basah. Mana itu kesalahan kalau dilakukan. Dia ada banyak contoh lagi kalau kita nak melihat contoh dalam soalan jihad atau peperangan. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan peperangan itu, contohnya tidak boleh suka-suka menebang pokok, tidak boleh menghancurkan, merosakkan rumah ibadah, walaupun rumah ibadah itu bukan masjid, gereja, kuil dan sebagainya, rumah ibadah. Tidak boleh mereka yang memerlukan perlindungan ataupun mereka masuk ke rumah ibadah itu untuk berlindung pun tak boleh. Jadi berkaitan dengan persoalan perbaikan-perbaikan ni, sebenarnya dia kalau kita nak istilahkan ni, menambah kualiti kehidupan. Menambah kualiti kehidupan. Jadi manusia ni kan dia sentiasa ingin memperbaiki kehidupan dia, ingin memperelokkan kehidupan dia. Jadi Islam melalui hukum syarak tadi ada peruntukan-peruntukan bagaimana dia boleh memperbaiki kehidupan dia sesuai dengan manusia itu. Jadi kalau boleh saya ulanglah seperti selalu. Yang pertama tu dari segi daruratnya, yang pertama menjaga agama, yang kedua tu menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta benda, yang keenam menjaga kehormatan, yang ketujuh itu menjaga keamanan, dan yang terakhir menjaga negara. Kemudian yang kedua iaitu berkaitan dengan hajat tadi, dan yang ketiga berkaitan dengan tahsiniyat. Itu tiga perkara. Kalau kita berbincang berkaitan dengan fungsi syarak, hak-hak. Jadi maknanya kalau kita kaitkan dengan hak-hak manusia ni, syarak dia memang menjamin hak manusia untuk mendapat semua tadi. Tidak ada tak ada yang terlepas. Tak ada yang terlepas. Tak ada yang terlepas. Setiap perkara yang daripada sekecil-kecil sampai yang sebesarnya tadi, persoalan individu sampailah persoalan negara. Dan kalau kita boleh peluaskan lagi antara negara, pun ada juga yang kita katakan hubungan antarabangsa, pun ada hukum-hukum yang berkaitan. Jadi semua itu dalam cakupan hukum syarak. Jadi sebenarnya kalau kesemua yang tadi mampu dilaksanakan, bermakna manusia itu dia hidup dalam keadaan yang cukup indah lah. Itu yang dapat aman tadi tu. Aman dan sebagainya. Sebab itu dari segi kaedah fikirnya, haitsuma yakunu syar'u fatakuna maslahah. Sekiranya hukum syarak ni dilaksanakan kesemuanya, maka akan terhasillah masalah-masalah. Apa saja yang diperlukan oleh manusia, apa yang dikehendaki oleh manusia akan tertunai. Dan tertunai itu bukannya sebenang-benangnya. Bila kita katakan sesuai dengan manusia, memang sesuai dengan manusia. Contoh, kita ambil contoh mudah lah. Masalah makan minum. Kalau manusia itu makan minum tanpa sebab sesuatu yang diharamkan, dia memang akan merosakkan manusia. Betul. Contoh dia minum arak, dia akan ganggu akal dia. Tak waras. Tak waras. Kalau dia memandu, mungkin boleh berlaku kemalangan. Betul. Jadi Islam dah sediakan awal manual tadi, manusia ikut je. Nah, ikut saja manual, peraturan, ketetapan yang telah disediakan oleh pencipta manusia, supaya manusia ini dapat menjalani kehidupan dia dengan sewajarnya. Bermula daripada dia mula kehidupan dia sebagai bayi dan sampailah dia menemui ajal kematian. Okey, Allah alam setakat itu. Cikgu, untuk soalan yang terakhir lah. Kita lihat
sekarang ni kebanyakan ada sebuah negeri dia sedia maklum dia menyediakan pula memperkenalkan pusat pemulihan homoseksual. Jadi adakah dengan memperkenalkan pusat-pusat macam ni mengikut tuntutan syarak tu sendiri? Okey. Itu kita katakan alternatif lah kan. Alternatif. Okay, jadi ini satu fenomena lah. Fenomena yang semakin lama ni semakin membesar kan. Berkaitan dengan LGBT lah. LGBT. Jadi tak kira lah negeri mana pun ataupun di mana pun di dunia ni aktiviti ini sebenarnya kalau dari fitrah manusia dia merosakkan. Dia merosakkan manusia tu. Kalau kita bincang tadi dari segi fungsi syarak, syarak dia akan mengawal perkara ini dan akan membasmi. Jadi syarak, kalau kita lihat dari sudut hukum, dia ada hukum berkaitan dengan hudud, ada berkaitan dengan jinayah, ada berkaitan dengan ta'zir dan juga muhalafah. 4 jenis hukum tadi. Jadi salah satu kesalahan yang mungkin boleh berlaku bagi seorang individu itu adalah berkaitan kesalahan sama ada dia berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan jinayah, atau berkaitan dengan ta'zir dan juga muhalafah. Tadi persoalannya berkaitan dengan homoseksual ini dia masuk dalam perkara-perkara yang sangat dilarang lah. Yang sangat dilarang. Dia sebenarnya kesalahan berat. Kesalahan berat. Jadi bagaimana nak selesaikan masalah ni? Apa yang perlu dilakukan kepada individu-individu. Seperti kesalahan lain, kesalahan berat yang lain dan contoh macam kesalahan yang berkaitan dengan akidah lah. Katakan dia nak murtad. Dia diberi tempoh. Ada setengah pendapat mengatakan 3 hari. Ada setengah pendapat mengatakan 3 kali lah. Melepasi tempoh itu dia akan dikenakan hukuman bunuh bagi yang murtad. Bagi yang homoseksual tadi pun dah ada bentuk hukuman dia. Sampai peringkat bunuh. Malah bukan setakat bunuh saja. Dia bunuh dengan kita katakan sadis lah. Kan? Kalau tadi macam murtad, dia dipancung. Ini boleh juga dipancung ataupun ditolak daripada bangunan yang tinggi. Setelah diberi tempoh lah. Diberi tempoh untuk dia insaf. Maksudnya bukan dengan menyediakan pemulihan. Maksudnya meletakkan hukum dulu. Negara sekarang ni kita lihat bagaimana dari segi undang-undang lah, sudut undang-undang negara kan. Adakah negara itu dia menerapkan hukum itu bersesuaian dengan sebagaimana peruntukan yang ada dalam hukum syarak tadi ataupun tidak kan? Memang ada sebahagian pendapat lah mengatakan bahawa dari segi kita katakan peluang untuk seorang individu itu dia berubah dalam tempoh masa tertentu. Jadi yang kita nampak di situ negara memberikan peluang lah untuk individu itu berubah. Okey. Cuma yang kita lihat di sini adakah satu kepastian bahawa dalam tempoh tertentu dia boleh berubah. Sebab berkaitan dengan manusia tu memang dia boleh berubah. Kalau diberi ruang dan peluang. Cuma kita jangan lupa ada hukum syarak yang berkaitan dengannya. Sebab kesalahan-kesalahan yang kita kata berat seperti ini, dia bukan saja kesalahan itu pada dia. Malah dia akan melibatkan orang lain. Betul. Contoh kes murtad tadi, walaupun satu individu yang murtad, tetapi dia akan melibatkan orang lain juga. Dia menjadi kita katakan perosak dalam masyarakat itu. Begitu juga dengan persoalan homoseksual ini ataupun LGBT ini, dari segi kejelasan akibatnya memang kita nak nampak lah. Jadi kalau kita kaitkan dengan hukum syarak, maknanya hukum syarak tu lebih tepat. Memang mereka ni kena hukum. Dia akan diberi peluang, tapi bukan satu jangka masa yang begitu panjang lah. Jadi kalau negara menetapkan mungkin tempoh 1 minggu katakan,
Itu kita katakan itu bersesuaian lah. Mungkin pendapat orang lain berbeza. Tapi kalau diberi tempoh sampai setahun ke kan, itu kita katakan tidak munasabah lah. Ataupun tak wajar kan? Tak wajar. Tak wajar. Untuk makin menjambah. Jadi, peruntukan dalam Islam, melalui konsep tadi, kita tengok tempoh masa tu dia singkat je. Dan itulah peluang dia untuk memperbaiki keadaan. Jadi sebagai individu yang berakal waras, dia sendiri sebenarnya boleh fikir kesan akibat daripada perbuatan yang dibuat. Sebab dia di luar tabi, di luar fitrah manusia. Sedangkan manusia ni sepatutnya dia hidup sebagaimana fitrah dia. Haiwan pun tak sanggup melakukan perbuatan tersebut, tapi manusia tu dia sanggup pula melakukan perbuatan tersebut. Pertama dari segi hukum tu memang berat lah. Boleh sampai tahap dia dihilangkan nyawa dia. Dia hukum bunuh kan. Allah alam. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita membahas sedikit berkenaan dengan hukum syarak menurut Islam lah. Okay, terima kasih buat cikgu untuk menyampaikan sedikit ilmu untuk kita sebagai orang Islam fahamilah. Dan jumpa lagi untuk slot dia akan datang, insyaAllah. Tapi yang penting perbahasan kita mesti santai tapi sampai, insyaAllah. فبدون خلافة إسلام الجمع ولو صلى يحتم كيف الإسلام